Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. InsyaAllah kita sedang kupaskan pengajian di dalam bab masjid, dan pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan di dalam masalah perkara-perkara yang berhubung kait dengan masjid. Ya, alhamdulillah. Jadi kita berhenti di muka surat 61. Muka surat 61 hari ini dengan tajuk dimakruhkan mencari barang yang hilang. Ya, alhamdulillah. Dah bersedia belum? Terutama sekali mereka yang berada di rumah, ya. Ada yang tak dapat hadir di masjid. Kalau dapat hadir di masjid, baguslah dapat kita bersama dan dapat kita meraihkan, memakmurkan masjid, serta dapat kita berbincang, bersoal jawab dan sebagainya, insya-Allah. Jadi mereka-mereka yang tiada di masjid, insya-Allah akan mengikuti kuliah daripada rumah. Dan alhamdulillah, insya-Allah mungkin mereka-mereka yang di rumah tu boleh kongsi video tersebut. Baiklah para jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita. Nokta seterusnya di muka surat 61K. Dimakruhkan mencari barang yang hilang, berjual beli dan berpuisi dalam masjid. Baik. Ada perkara-perkara yang penting dalam tajuk yang kita akan kupaskan. Jadi penulis mengatakan dimakruhkan mencari barang yang hilang. Jadi kalau kita hilang barang tak boleh cari ke? Kita tertinggal kunci kereta, kalau tak boleh cari macam nak balik? Tertinggal handphone, tak boleh cari macam nak balik? InsyaAllah kita akan kupaskan apa maksud tidak boleh cari di sini. Dan tidak boleh berjual beli. Kita tak boleh berjual beli di masjid. Suara kurang kuat. Boleh dengar? Kita tidak boleh berjual beli di masjid, jadi bagaimana? Dan kita juga tidak boleh berpuisi di masjid. InsyaAllah kita akan kupaskan nanti, insyaAllah. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallah fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajida lam tubna lihadha." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis bahawasanya barang siapa mendengar seseorang yang mencari sesuatu yang hilang dalam masjid, katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadanya. Sebab masjid bukan dibina untuk mencari sesuatu seperti itu. Jadi daripada hadis ini kita lihat bahawasanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita nampak seseorang mencari barang yang hilang, apa yang kita doakan? Semoga tak jumpa barang tu. Pak Haji, nampak kunci kereta saya. Semoga kau tak jumpa kunci. Dan gitu. Jadi kita kena faham. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa melihat seseorang yang mencari barang yang hilang, kita doakan semoga tidak lupa benda yang ingin dicarinya itu. Sebab masjid dibina bukan untuk mencari sesuatu seperti tersebut. Kita kena faham para jemaah yang dirahmati Allah. Masjid dibina untuk apa? Masjid dibina untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun apabila kita pergi masjid, kadang-kadang kita tidak lari daripada hakikat kita ni manusia terlupa, tertinggal barang. Kalau tertinggal barang, boleh tak kita cari barang yang hilang di masjid? Jadi kita kena faham para jemaah yang dirahmati Allah, di sana ada perbezaan antara seseorang yang tertinggal hilang barang di masjid, lalu dia terpaksa mencari barang yang dia hilang ketika dia berada di masjid. Jadi itu senario satu. Dia maksudnya dia berada di masjid, kemudian ketika berada di masjid dia tertinggal barang. Pada ketika itu dia nak cari barang yang dia tertinggal. Itu satu senario. Dalam hal ini sebenarnya apabila kita pergi masjid dan kita tertinggal jam kita ke handphone kita ke kunci kita, sebenarnya boleh tak kita mencari benda yang hilang? Jawapannya diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi apa yang tak diperbolehkan, di mana Rasulullah SAW mengatakan supaya kita doakan orang itu supaya tidak jumpa benda yang hilang. Yang dimaksudkan di sini adalah dia begini. Maksudnya orang tu orang kampung katakan ataupun orang bandar. Dia memang bukan ahli masjid, bukan pergi masjid. Jadi dia tengok, oh masjid ni ramai orang betul kan? Aku kebetulan yang kemarin ketika kat Tampines Mall ada hilang barang. Pergilah masjid Darul Ghufran buat announcement nanti pada hari Jumaat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, barang siapa kebetulan nampak sekian-sekian barang yang saya tertinggal ketika berada di Tampines Mall atau ketika berada di sekian-sekian tempat, boleh harap bertemu dengan saya. Ini maksudnya. Jadi masjid ni apa? Dah jadi tempat apa? Tempat announcement bagian barang hilang. Ini maksudnya. Awak hilang barang tu, awak hilang di Tampines Mall, buatlah announcement di Tampines Mall. Awak hilang di Bedok Mall, buatlah announcement di Bedok Mall, cari kat Bedok Mall. Jangan jadikan masjid ini, memandangkan masjid ini ramai jemaah. Jadi memandangkan ramai jemaah berada di sini, kita take the opportunity untuk cari benda yang hilang lah, untuk ini dan untuk itu. Masjid bukan dibina untuk tujuan tersebut. Di sini para jemaah. Jadi kita kena faham, ada dua senario yang berbeza. Akan tetapi kalau kita memang jemaah masjid, berada di masjid, kebetulan tadi ketika berwuduk buka jam, letak tempat wuduk, kemudian terlupa pula, lepas itu keluar tengok jam dah tak ada. Mungkin ada orang ambil, dia pergi ke office, ada orang serahkan jam tak tadi, ataupun dia dah habis solat, dia pergi kat kereta, kemudian kunci kereta tertinggal, ataupun handphone dia tertinggal. Boleh tak dia patah balik cari? Jawapannya diperbolehkan. Jadi kita kena membezakan maksud kedua perkara tadi. Di sinilah para jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita terkeliru daripada dua perkara tersebut. Baik. Jadi hadis pertama, Rasulullah SAW mengatakan yang bermaksud barang siapa mendengar seseorang mencari sesuatu yang hilang dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, la raddahallahu alaih. Semoga Allah Ta'ala tidak menemukan benda yang hilang tadi. Kerana masjid bukan dibina untuk tujuan tersebut. Jadi maksud di sini seperti yang saya katakan adalah untuk kita buat announcement atau mencari-cari benda yang hilang, sedangkan kita bukan jemaah masjid ataupun benda yang hilang itu pun bukan hilang di masjid dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula katanya bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la abahallahu tijarata." Ini satu lagi perkara. Barang siapa yang melihat seseorang berjual beli dalam masjid, maka doakanlah la arbahallahu tijarata. Semoga Allah SWT tidak memberikan keuntungan daripada perniagaan kamu. Jadi dalam masjid, tadi pertama sekali kita dilarang untuk jadikan masjid sebagai tempat mencari-cari barang. Dalam hadis ini pula Rasulullah SAW melarang untuk kita berjual beli di masjid. Kenapa? Kerana kita lihat kadang-kadang orang tengok masjid, subhanallah, kalau kita renungkan pada hari Jumaat sebelum musim Covid, kat masjid itu 4,000 jemaah datang solat.
Ini kalau buat announcement, bagus ni. Ini contohlah para jemaah. Jadi di sinilah para jemaah kita kena lihat masjid itu adalah tempat ibadah, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah ada sebagian masjid, betul juga memandangkan kalau dalam 4,000 jemaah ni, apa kata sejurus sebelum azan kita jual slot tersebut. Satu announcement $100. Business minded bagus tak? Ini macam radio warna tu. Dia nak jual slot ketika musim Ramadan sejurus sebelum azan maghrib. Pada ketika itu orang semua tengah menantikan azan. Buka mana sekalipun, baik kat rumah ke, baik kat kedai ke, baik kat masjid, semua sedang menantikan dengan azan. Contoh. Jadi pada ketika itu semua tengah menantikan lamban azan. Jadi kalau kita renungkan waktu-waktu tersebut, harganya mahal lah. Jadi ada ceramah, sebelum ceramah harganya sekian, kemudian lepas ceramah, maka dengan demikian wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lagi sekali ada advertisement lain pula. Pernah berlaku ya. Jemaah dah sangkakan apa ustaz ceramah tu dah beri salam tu ada dah. Terus dia jual apa advertisement lain pula. Aku dah minum ya. Semenjak peristiwa tersebut dilarang. Ada larangan. Lepas apa ustaz beri salam tu jangan ada advertisement lagi. Tapi advertisement tu prime time. Contoh. Waktu prime time sedemikian yang mahal. Jadi kalau kita renungkan, kalau sebagian masjid, kalau fikir business minded, ini kira sejurus sebelum lawan azan solat Jumaat. Itu kalau maka di sini ada 3 pengumuman. Barang siapa hendak nak payung ke, nak kasut ke, kalau masjid tadi ni sedemikian, apa jadi? Minggu ni advertise payung, lepas tu advertise tudung, lepas tu advertise kasut, lepas tu advertise gencu, lepas tu advertise rumah nak jual. Ini contoh. Tapi dapat dana ni, masjid dapat dana. Boleh ke tidak? Tak boleh. Kalau dah buat sedemikian, doakanlah. Berdoanya, semua Allah Ta'ala tidak memberikan keuntungan. Contoh para jemaah. Jadi di sini para jemaah, masjid itu perlu kita menjaga kesucian masjid. Baik. Masalahnya, Ustaz, kalau demikian, boleh tak kita nak kalau kita buat donation lah, kita buat announcement untuk donate. Kalau buat derma tu okeylah, baik, derma tu satu ibadah. Kita nak galakkan orang menderma, baik, bagus, alhamdulillah. Cuma sebaiknya dalam menderma tu pun di masjid-masjid ni kita kena jagalah. Ada sebahagian derma tu untuk membantu masjid membangunkan semula ruang solat, beli kapet untuk diwan solat, alhamdulillah. Tetapi sebahagian daripada derma-derma tu kadang-kadang mereka buat derma amal. Jadi kalau buat derma amal tu, kadang-kadang masjid, sebagai masjid lain saya tak menyebutkan masjid mana-mana tertentu, kadang-kadang hari ini jual payung amal. Jadi ada masjid jual payung amal. Kalau kita tak stop perkara tersebut, nanti akan ada baju amal, akan ada kasut amal. Sekarang dah biasa biryani amal, nasi ayam penyet amal, ayam goreng amal. Contohlah. Jadi benda-benda begini kadang-kadang yang kita nak buat sesuatu untuk amal, tetapi kita kadang-kadang tidak menjaga masalah, tidak menjaga kesucian masjid tersebut. Ini contoh. Dan cakap pasal jualan amal ni pun kadang-kadang sangat menyedihkan kalau pihak masjid itu kurang bijak. Ada satu jenama ayam tu kat masjid mana-mana, lepas satu masjid jual ayam tersebut. Jual ayam goreng amal $14. Jangan sebut namanya. Nanti $14. Habis masjid dapat berapa? Contoh, masjid dapat katakan jual satu ni dapat $5 ni, contoh. Habis kita kena kasih pada syarikat tersebut $9. Jual, kalau dia beli direct kat sana pun $9. Ini ada amal dia tidak? Ini kita kena lihat sama ada kita dipergunakan oleh syarikat-syarikat yang hijack
platform masjid untuk memajukan perniagaan-perniagaan mereka ke? Kecuali kalau syarikat tu katakan, okey, saya ada 10,000 ayam, saya nak derma kepada masjid free. Masjid jual $10 ke $15, semua masjid dapat. Itu lain, itu ada elemen amalnya tadi. Tapi kalau ayam tu tempat kedai jual $9, dia supply masjid pun $9, kemudian masjid jual $15, masjid dapat yang $6 setiap amal, setiap ekor dia jual. Kemudian sebenarnya sebahagian syarikat hanya mempergunakan masjid untuk bisnes mereka ni. Ini contoh para jemaah. Jadi kita perlu berhati-hati dan pihak-pihak masjid, ahli jawatan kuasa masjid, staf-staf masjid kena bijaklah dalam perkara-perkara begini. Sebab tu kadang-kadang pusing sana amal sini amal, kadang-kadang tak untung-untung juga. Rasulullah ajarkan supaya doakan supaya jangan untung. Itu contoh. Itu satu perkara. Perkara kedua juga, kita kena lihat dalam kita nak berjual amal, kita kena lihat hakikat realiti masjid. Masjid dibina untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyebarkan ajaran Islam. Itu matlamat penting. Itu matlamat utama. Kita jangan pegawai masjid ke petugas masjid hanya disibukkan dengan amal daripada bulan Januari sampai bulan Disember. Hanya disibukkan dengan jualan amal. Kalau kita tengok masjid sebagai masjid lain, kat luar pagar dia akan ada biryani amal, sate amal dan sebagainya. Kita tengok church katakan. Kat luar church dia letak Jesus lah, ayat-ayat dalam Bible. Kita tengok berbeza bagaimana mereka bersungguh-sungguh untuk menyebarkan agama. Tapi kita tengok di luar masjid, biryani amal, karipap amal. Contohlah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi maksudnya di sini masjid dibina, tujuan masjid adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beribadah, untuk sebarkan ajaran Islam. Alangkah baik kalau kat masjid, kat luar masjid dibawakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Jadi orang Islam yang lalai mungkin lalu masjid baca Allah Taala Maha Pengampun, terbuka hatinya. Orang yang bukan Islam lalu depan masjid baca tentang ayat Al-Quran, dapat sebarkan Islam. Contoh, tak adalah orang bukan Islam lalu masjid ni biryani amal, biryani amal. Minggu depan akan ada nasi goreng amal, lepas tu nasi ayam penyet amal, lepas tu nasi macam-macam amal jualan. Ni restoran ke masjid? Wallahu a'lam. Baik, dari Abdullah bin Umar katanya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syira' wal bai' fil masjid wa an tunshada fihi ash'ar wa an tunshada fihi dalah wa naha an tahalluq qabla salati yaumul Jumaah. Baik, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli di dalam masjid, deklamasi puisi dalam masjid, atau mencari barang yang hilang dalam masjid. Bagi dia juga melarang berhimpun dalam masjid sebelum mengerjakan solat Jumaat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, antara perkara yang harus kita faham dan harus kita lihat, di sana ada beberapa larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Dalam masjid, masjid rumah ibadah. Masjid adalah tempat ibadah, tempat sujud, tempat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan tempat nak buat announcement barang hilang, bukan tempat nak promote kita punya perniagaan atau nak buat perkara-perkara yang bukan mendatangkan ketakwaan. Antara perkara yang disebutkan dalam hadis ini pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan di sini, melarang jual beli dalam masjid. Jadi jual beli dalam masjid tak boleh. Ustaz, habis kalau jual beli dalam masjid tak boleh, kadang-kadang kalau hari Jumaat kan bagus kalau kita ada jual kuih, ada jual nasi supaya jemaah datang tak sempat nak pergi makan. Boleh ke tidak?
Itu boleh. Itu bukan dalam masjid, itu perkarangan masjid. Kita kena bezakan dalam masjid, dalam dewan solat. Perkarangan masjid, perkarangan non-masjid. Kalau di perkarangan masjid tak ada larangan-larangan tertentu. Sebagai contoh, perkarangan masjid, orang yang haid dan nifas ataupun orang yang sedang ma'dzurah, yang udhur, boleh duduk tak perkarangan masjid? Boleh. Tetapi tak boleh duduk dalam dewan solat, dalam masjid. Jadi kita bezakan apa di mana yang dilarang. Dilarang adalah dalam dewan solat, tempat kita beribadah. Tetapi di luar dewan solat, di perkarangan masjid, kalau nak jual makan ke, kalau nak jual air ke, semua diperbolehkan. Untuk memudahkan jemaah, silakan. Tetapi jangan buat di dalam masjid. Jadi Rasulullah SAW melarang jual beli dalam masjid. Namun apabila kita katakan jual beli dalam masjid itu pun dibenarkan di perkarangan masjid, kita kena tengoklah di perkarangan masjid itu pun tak boleh kita jual beli benda-benda yang kemaksiatan atau benda-benda yang tak halal, yang mendatangkan kelalaian dan sebagainya. Baik. Jadi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syira'i wal bai'i fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dalam masjid. Pada masa yang sama, wa an tunshada fihi al-ash'ar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang daripada berdeklamasi puisi. Wa an tunshada fihi dala, daripada kita mencari barang yang hilang. Jadi ada beberapa larangan di sini. Larangannya jual beli tak boleh. Tak boleh berdeklamasi sajak. Berdeklamasi sajak tu bernyanyi-nyanyian. Tak boleh. Tak boleh mencari barang yang hilang atau berhimpun-himpun sebelum tunaikan solat Jumaat atau sebagainya, dengan tujuan yang melalaikan. Tak boleh berjual beli telah kita kupaskan, alhamdulillah. Tak boleh mencari barang yang hilang telah kita faham maksudnya. Bagaimana pula dengan berdeklamasi sajak, bernasyid? Nasyid boleh ke tidak? Boleh. Kalau kat luar boleh nasyid tak? Boleh. Kalau kat dalam? Boleh. Di sini penting kita faham. Dalam masjid kita boleh berzikrullah. Memang kita tempat untuk kita berzikrullah. Kita nak solat boleh, kita nak baca Quran boleh, kita nak berzikir boleh, nak berzikir sendiri boleh, nak berzikir beramai-ramai boleh. Asalkan jangan mengganggu jemaah yang sedang tunaikan solat. Sehingga kalau kita mengganggu jemaah yang sedang tunaikan solat, kita baca Quran dengan kuat sekalipun dilarang. Kerana boleh menjejas, mengganggu jemaah yang tunaikan solat. Kalau sedang tunaikan solat lalu kita berzikir lepas solat dengan zikrullah yang kuat juga dilarang. Jadi secara umum zikrullah, baca Quran, menuntut ilmu, beribadah diperbolehkan. Tetapi ada larangan untuk bernasyid, bernyanyi dalam masjid. Ada tak kita bernasyid dalam masjid? Tanpa kita sedari, kadang-kala sebahagian jemaah mereka itu bernasyid, menyanyi dalam masjid. Kenapa? Sebahagian jemaah tu mereka sangkakan mereka tu sedang berzikir. Tetapi sebenarnya hakikatnya itu bukan zikrullah. Itu hanya kalau kita buka lagu raihan, lagu-lagu nasyid. Sebagian perkara tu memang ada dalam lagu-lagu tersebut. Jadi kita, lagu-lagu tu memang sedap. Contohlah lepas solat ke, ketika ada majlis kita, atau lepas solat kita nyanyilah sepuhun kayu daunnya. Contoh, ada tak orang buat itu? Tak adalah, ya. Ataupun dia nyanyi lagu apa, rehat. Saya tak pandai lagu di sana. Apa, lagu Selimut Putih kadang-kadang. Sedap. Jadi kita kena faham ada perbezaan antara berzikir dengan bernasyid. Nasyid tak boleh. Cuma kadang-kadang tanpa kita sedari, sebahagian nasyid-nasyid itu memang syok kita dengar, lalu tanpa kita sedari, kita sangkakan kita berzikir di masjid, tapi hakikatnya
kita sedang bernyanyi. Kita kena faham, berzikir ibadah, bernyanyi bukan ibadah. Nyanyi-nyanyian bukan ibadah. Kalau nyanyi-nyanyian, kalau kita kat rumah, kita nak jadikan tu sebagai satu alternatif kepada muzik, baguslah dari segi aspek tersebut ni, alternatif Islamic songs, nasyid. Alhamdulillah. Tetapi tak boleh kita bernyanyi-nyanyi dengan nasyid-nasyid yang biasa kita nyanyi baca tu di dalam masjid. Tak boleh. Apa sekalipun nasyid yang kita baca. Apakah nasyid yang pernah atau kita terdengar kat masjid kadang-kadang dibaca? Ada tak? Ya. Jadi, selain daripada nasyid, pernah satu ketika, maaf katalah ya, saya berada di satu masjid, lepas solat subuh, lepas beri salam, lepas zikrullah, lepas doa, Alhamdulillah. So, jemaah semua bangun, mereka berselawat ke atas Nabi. Baiklah, mereka mungkin berselawat ke atas Nabi. Kemudian selepas berselawat, mereka ada baca marhaban pula. Marhaban tu, adakah dia tu zikrullah ke bukan? Marhaban bukan zikrullah. Itu lebih kepada nasyid ataupun membaca sejarah-sejarah Nabi SAW. Cuma dibaca dalam bahasa Arab dengan lenggok macam berzikir. Jadi kalau kita baca tu memang sedap. Tetapi hakikatnya sebahagian daripada perkara itu kalau kita tak boleh sebutkan di dalam masjid. Di mana kalau kita ibaratnya bagaikan menyeru Rasulullah SAW. Lepas bangkit daripada lepas solat lah ya, lalu kita berdiri, ya Nabi, ya Rasulullah. Contoh, kita awak tak boleh seru Nabi dalam masjid. Tak boleh agungkan Rasulullah SAW dalam keadaan sedemikian. Perkataan ya Rasulullah, kita seolah kita menyeru. Kita nak sebut ya Allah, boleh. Tetapi ini contoh-contoh perkara-perkara yang perlu kita memahami betul-betul. Ya, contoh. Jadi Rasulullah SAW melarang antara lain adalah bernasyid di masjid. Penulis menyebutkan lagi, mendeklamasi puisi atau bernasyid dilarang apabila mengandungi ejekan terhadap seseorang Muslim atau memuji orang zalim atau mempunyai perkataan kotor dan lain-lain seumpamanya. Sebaliknya, jika puisi mengandung kata-kata hikmah, pujian terhadap Islam atau galakan untuk berbuat kebaikan, tentunya tidak dilarang, asalkan tidak mengganggu mereka-mereka yang sedang beribadah. Antara lain dalilnya adalah pada suatu hari Umar berjalan melewati Hasan yang sedang berpuisi di dalam masjid. Umar memandang ke arahnya dengan sorotan mata yang tajam. Melihat itu, Hasan berkata, dahulu aku pernah berpuisi di tempat ini dan dihadiri pula oleh seorang yang lebih terhormat daripada kamu. Maksudnya oleh Nabi SAW. Kemudian Hasan menoleh kepada Abu Hurairah dan berkata, atas nama Allah, aku bertanya kepadamu, tidakkah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kabulkanlah doaku ini ya Allah, kuatkanlah dirinya dengan bantuan malaikat Jibril alaihissalam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, benar. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita kena faham yang dimaksudkan berpuisi atau sebagainya. Ada perkara-perkara yang dibenarkan dan ada perkara-perkara yang tak dibenarkan, dan antara perkara-perkara yang tak dibenarkan adalah perkara-perkara yang mendatangkan kepada perbuatan maksiat atau memuji orang yang zalim ataupun terlalu mengagungkan Nabi SAW sendiri di dalam masjid. Cuma seperti yang saya katakan, kita kena bezakan antara berdoa dan juga bernasyid dan sebagainya. Menanyakan sesuatu di dalam masjid. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahumullah berkata, pada asasnya, menanyakan sesuatu di dalam masjid atau di tempat selainnya adalah dilarang atau diharamkan, melainkan apabila ada perkara yang penting atau darurat atau keperluan.
Bertanya di dalam masjid dibolehkan apabila didapati perkara penting tidak mengganggu orang lain, seperti melangkahi bahu orang yang sedang duduk, tidak berdusta dengan apa yang dikemukakan, tidak pula menguatkan suara sehingga menyebabkan orang lain merasa terganggu. Sebagai contoh, seorang yang bertanya ketika khatib sedang berkhutbah atau ketika orang sedang mendengarkan majlis ilmu. Baik. Apa maksud menanyakan sesuatu dalam masjid? Kita berada di dalam masjid sedang menghadiri solat berjemaah, solat fardu isyak. Boleh tak kita tanya sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan urusan agama? Dilarang. Walaupun bertanya dengan kawan kita dalam masjid. Muadzin dah ada lah, dah solat qabliyah. Kita tanya kawan kita, semalam Liverpool dengan Manchester siapa menang? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini cerita ni kenapa kat dalam masjid pun nak kena tanya? Betul kan? Ni kemudian nanti boleh bincang kat luar nanti masjid. Tetapi kalau kita bertanya perkara yang memang ada kena-mengena, ni ada satu imam ataupun beberapa azan ni. Contoh perkara-perkara yang ada kena-mengena tak ada masalah. Tetapi bertanya sesuatu yang boleh apatah lagi mengganggu jemaah. Ini contoh. Jadi perkara-perkara begini harus kita memahami. Apabila kita masuk ke dalam masjid, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat ibadah. Jadi perkara-perkara sedemikian harus kita berhati-hati di dalam terutama sekali berada di dalam masjid. Menguatkan suara di dalam masjid. Menguatkan suara sehingga menyebabkan gangguan kepada orang lain yang sedang solat adalah diharamkan, walaupun membaca Al-Quran sekalipun. Bagaimanapun, dibolehkan menguatkan suara sebagai contoh dalam majlis ilmu, walaupun di dalam masjid. Jadi kalau kita perlu menguatkan suara, kita kena berhati-hati, jangan sampai menjejas orang yang sedang solat. Kita sedang baca Quran, ya. Kita sedang baca Quran, lalu datang seseorang yang sedang solat, yang datang untuk tunaikan solat. Mula-mula kita seorang diri kat Dewan Solat Perempuan katakan muslimat, atau Dewan Solat Muslimin. Lepas zuhur katakan pukul 2.30, kita baca Quran lah, kita seorang-seorang baca Quran. Kemudian datang seorang nak tunaikan solat. Once datang seorang nak tunaikan solat, pelankan suara. Tak boleh suara kita mengganggu dia yang sedang tunaikan solat. Masjid tempat orang mendirikan solat. Kita nak ibadah, silakan, tetapi ibadah kita tidak boleh menjejas, mengganggu orang lain. Ini maksudnya ya, antara lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke masjid dan mendapati ramai orang mengerjakan solat. Dan ramai pula yang menguatkan suaranya membaca Al-Quran. Melihat itu, baginda memberi arahan yang bermaksud, sesungguhnya seseorang yang mengerjakan solat itu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Cuba kalian perhatikan kepada siapakah dia itu bermunajat. Janganlah kalian berlumba-lumba menguatkan suara membaca Al-Quran sehingga mengganggu orang lain yang sedang mengerjakan solat. Jadi jangan sampai kita bacaan Al-Quran kita atau zikir kita menjejas orang lain yang sedang tunaikan solat. Ini contoh. Maka dalam perkara ini ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan oleh para imam. Sebagai contoh, imam selepas beri salam, solat berjemaah lah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selalu imam selepas tu akan membaca wirid, istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Jadi kalau dia nak baca wirid, silakan. Tetapi jangan baca terlalu kuat sehingga boleh menjejas jemaah yang masbuk tadi. Ada sebagian jemaah masbuk datang lewat, imam beri salam, dia nak kena sempurnakan lagi 2 rakaat. Jadi selepas imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim. Panjang orang. Orang kat belakang. Contoh,
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Benar, lepas maghrib baca 10 kali, lepas subuh baca 10 kali. Tetapi jangan mengganggu jemaah yang sedang tunaikan solat. Nak baca astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dengarkanlah supaya nak jemaah kadang-kadang tahu imam baca apa. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ini contoh pada jemaah. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan disunatkan bagi para imam selepas memberi salam kalau nak berzikir diperlahankan suara, bukan zikrullah yang kuat. Jangan kita nak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak baca 10 kali lalu kita baca dengan kuat menjejas jemaah yang lain yang sedang masbuk. Ada tu boleh tak? Ya. Ada orang komen aku belah sangat imam. Pasal Ada. ni jemaah yang ini yang nak tunaikan solat, yang komen yang mereka tak faham. Imam nak baca ayatul kursi ke, nak baca apa, baca perlahan. Contoh, ada jemaah yang nak tunaikan solat. Kita nak baca Quran sekalipun tak dibenarkan membaca dengan kuat. Ini contoh para jemaah beberapa perkara. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri pula bahawasanya Nabi SAW pernah beriktikaf di masjid. Lalu mendengar kaum muslimin saling menguatkan suara membaca Al-Quran. Mendengar itu, baginda membuka tirai yang menutupi dirinya dan bersabda, Ala inna kullakum mutaj rabbah. Ingatlah bahawasanya kalian semua sedang bermunajat kepada Allah. Dari itu janganlah kalian saling mengganggu antara satu sama yang lain, dan jangan pula sekumpulan kamu menguatkan suaranya ketika membaca Al-Quran sehingga mengganggu orang lain. Ya. Jadi mulai sekarang kalau kita berada di dalam masjid, kita nak berzikir ke, nak baca Quran ke, nampak orang lain datang nak tunaikan solat, perlahankan solat. Tak boleh kita nak sampai menjejas orang lain ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Kalau membaca Al-Quran boleh mengganggu jemaah yang sedang bermunajat kepada Allah, dilarang. Ada satu lagi kesilapan sebagian masjid melakukan. Kadang-kala sebelum solat Jumaat, ada masjid dia pun on Quran dah. Sama ada surah Yasin ke, surah Al-Kahfi ke, supaya maksudnya jadi jemaah dapat dengar ataupun dapat masjid tu dapat meraihkan, memahmudi apa, meriahlah istilahnya, meriah dengan bacaan Al-Quran. Yang kita katakan masjid meriah dengan bacaan Al-Quran, kita pakai akal fikiran saja. Jadi kita rasakan meriahnya itu dengan bacaan Al-Quran, yang tu pun awak pakai radio saja, awak pakai kaset on, CD saja. Sebenarnya yang lebih afdal, masjid tidak boleh buka Al-Quran sedemikian di dewan solat. Tak boleh. Ini contoh. Kerana pada ketika itu ada jemaah sedang baru datang, ada yang nak berzikir kepada Allah, nak bermunajat kepada Allah, ada yang nak solat sunat, ada yang nak berzikir, nak berdoa. Jadi dengan bacaan Al-Quran itu yang kita sangkakan bagus, tapi sebenarnya tidak bagus, menyalahi sunnah. Jadi bagi sebagian masjid, bagi masjid-masjid yang mungkin selama ini ketika menantikan waktu solat, kita pun onkan radio ke, onkan CD, walaupun dia onkan ayat-ayat Al-Quran, ketahuilah itu adalah antara perkara-perkara yang dilarang dalam Islam kerana boleh mengganggu jemaah yang berada dalam masjid yang ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak on Al-Quran kuat-kuat, nak buat kat rumah, silakan. Masjid rumah Allah Ta'ala, masjid tempat beribadah. Ya. Sebab tu kalau kita lihat kalau kat kampung ke apa tu,
Jadi ada yang suatu ketika menjadi satu pertikaian lah. Sebelum subuh ni kita bagus kita buka, ya? Ya saya. Buka Al-Quran, kasih orang nampak dengar atau tidak. Ni nak kejut orang ni. Kalau nak kejut orang, nak ikut sunnahnya, lakukan 2 azan. Azan pertama, nak kejut orang. Lepas tu, azan pertama tu nak 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh, silakan. Kemudian lepas dah masuk waktu subuh, azan yang kedua. Ini contohlah. Jadi orang ingat tak pegang lah. itulah dia. Jadi maksudnya pada masa yang sama pun jiran tetangga pun tak terasa terganggu dan sebagainya. Ini contoh. Baik, ringkasan maksudnya dalam apa juga perkara kita kena tengok pertimbangan hukum dalam Islam. Walaupun kita sangka macam baik, tapi sebenarnya perkara itu mungkin tak baik. Boleh mengganggu orang, boleh mengganggu jemaah kalau kita onkan radio ke, onkan Al-Quran di dalam masjid. Mana sekarang? N. Bercakap-cakap di dalam masjid. Cakap-cakap tak boleh, Ustaz? Macam mana tak boleh? Boleh tak cakap-cakap? Sampai berapa sekarang? Imam Nawawi rahimahullah berkata, diperbolehkan bercakap-cakap di dalam masjid sama ada berkaitan masalah keduniaan atau masalah-masalah lain dengan syarat apa yang dibincangkan dibolehkan oleh agama sekalipun menimbulkan gelak ketawa dan dengan syarat yang diketawakan itu diperbolehkan. Ini berdasarkan hadis daripada Jubair bin Samurah katanya, Rasulullah SAW tidak meninggalkan tempat solatnya selepas mengerjakan solat subuh sehinggalah matahari terbit. Apabila matahari telah terbit, baginda terus berdiri dan pulang ke rumahnya. Sementara itu para sahabat masih lagi berada dalam masjid dan membicarakan peristiwa-peristiwa yang mereka alami di masa jahiliah. Kadang-kadang mereka ketawa dan Nabi SAW pun ikut tersenyum. Jadi maksudnya, pernah para sahabat selepas solat subuh, mereka duduk sampai terbit matahari. Dah terbit matahari, ada waktu solat lagi tidak? Tak ada waktu solat lagi. Ini bukan waktu solat. Masjid pun dah tak ada orang. Jadi mereka ada antara mereka berbicara-bicara antara mereka. Ada yang sampai tertawa ketika bicara zaman jahiliah. Jadi ketika zaman jahiliah ni mereka ceritakan antara lain lah ya. Pernah Umar pun cerita ketika zaman jahiliah ni ada 2 perkara yang sangat terkesan. Satu yang sangat menyedihkan, satu yang sangat geli hatikan lah. Apa geli hati apa? Sangat lucu. Yang sangat lucu apa dia? Mereka ceritalah zaman jahiliah, kerana pada ketika itu orang-orang ni, mereka ni sangat terbiasa dengan berhala. Mereka dah terbiasa dengan ada berhala di kelilingi Kaabah, sehingga kalau mereka nak sembah Allah, mereka tetap nak letak berhala. Tak ada berhala, mereka buat berhala mereka sendiri. Tak ada berhala daripada batu atau sebagainya, mereka buat berhala daripada kurma dan sebagainya. Mereka sembah berhala. Lepas sembah berhala tersebut, apa jadi? Mereka lapar, mereka makan kurma tersebut. Mereka makan berhala yang mereka sembah tadi. Jadi apabila mereka telah dapat hidayah masuk Islam, ketawa. Inilah perangai-perangai kita dulu. Kita buat berhala ni, kita sembah berhala tu, lapar kita makan benda yang kita sembah. Jadi itu antara lain yang mereka dia ketawa. Yang menyedihkan apa? Jadi yang sangat antara peristiwa yang sangat menyayat hati ketika mereka memikirkan zaman jahiliah mereka itu, seperti mana yang saya pernah kongsi bersama, adalah peristiwa-peristiwa di mana mereka membenci anak-anak perempuan. Sehingga ada seorang ayah bawa anak perempuan tersebut di tengah-tengah padang pasir, kurit lubang, sedangkan anak itu sedang tengok bapanya kurit lubang. Anak itu tak tahu untuk apa lubang itu dikurit oleh bapanya.
Anak itu kesian je bapanya korek lubang. Bapanya bangun keluar daripada lubang yang sedang dikorek, anaknya tadi tolong kebas. Kesian bapa. Baju bapa ni kena tanah, tolong kebas. Tapi dia tak tahu itulah lubang yang bapanya korek tadi untuk tolak anak tersebut dan ditembus. Ditanam hidup-hidup. Kenangkan peristiwa jahiliah itu, bapa-bapa, para sahabat menitiskan air mata. Inilah zaman jahiliah yang mereka membenci anak-anak perempuan sehingga sanggup tanam anak mereka sendiri hidup-hidup kerana tak mahu orang cakap. Tak mahu ada label ada anak perempuan, atau tidak mahu ada suihnya, atau tidak mahu nanti orang mengata akan kata-kata orang, sanggup tanam anak mereka sendiri hidup-hidup. Sekarang anak tak ada dah. Titiskan air mata. Inilah kenangkan zaman jahiliah. Ini contoh. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang melucukan, ada peristiwa-peristiwa yang menjadikan. Jadi maksudnya di kawasan masjid itu, lepas solat dah terbit matahari, ada di antara mereka cerita-cerita perkara-perkara sedemikian dengan keadaan syarat tidak mengganggu jemaah dan sebagainya, maka tidak mengapa, diperbolehkan. Tetapi jangan cerita maksiat lah. Jangan cerita perkara-perkara yang melalaikan. Peristiwa yang boleh membangkitkan semangat, yang boleh membangkitkan iman dan takwa, alhamdulillah, baik. Boleh. Baik. Dibolehkan makan, minum dan tidur dalam masjid. Kat masjid boleh makan, minum tak? Boleh. Asalkan jangan mengotori masjid. Bahkan kat dalam Masjidil Haram sendiri, kalau kita lihat ketika umrah tu, kalau kita tunaikan umrah pada bulan Ramadan, ketika berbuka puasa, mereka semua makan dan minum di dalam masjid. Dari Ibnu Umar katanya, pada masa Rasulullah SAW, kami sering tidur siang di dalam masjid. Waktu itu kami berusia remaja. Imam Nawawi berkata, di sini jelaslah bahawasanya ashabu as-suffah, yakni para sahabat yang tinggal dalam masjid, Ali, Safwan bin Umayyah dan sekumpulan sahabat Nabi SAW, mereka sering kali tidur di dalam masjid, bahkan sebelum mereka masuk Islam. Sumama pernah tidur di masjid. Semua itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, jika seorang musyrik dibolehkan tidur di dalam masjid, apatah lagi seorang muslim. Dalam buku Al-Mukaththar dijelaskan, tidak mengapa seorang musyrik tidur di mana-mana masjid kecuali di dalam Masjidil Haram. Abdullah bin Al-Harith berkata, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-khubz wal lahm. Di masa kami ini, di masa Nabi SAW pernah makan roti dan juga daging di dalam masjid. Maka diperbolehkan. Ya. Jadi secara umum diperbolehkan makan dan minum dengan syarat tidak mengotori masjid. Ya, kalau di zaman Nabi SAW, masjid itu di bawahnya hanya tanah. Zaman sekarang pula masjid kita kapet. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kalau kita dalam keadaan tak ada tempat ruang kosong, katakan masjid buat majlis, kemudian sampai perlu bentang safra. Kemudian makan dan minum di masjid diperbolehkan. Sebenarnya bukan satu perkara yang dilarang, terutama sekali ketika berbuka dan sebagainya. Merasukkan jari jemari. Dimakruhkan merasukkan jari jemari. Apa maksud merasukkan jari jemari? Ketika hendak mengerjakan solat dan ketika berada dalam masjid sambil menunggu tibanya waktu solat. Namun selain itu merasukkan tangan tidak dimakruhkan sama sekali, sekalipun masih berada dalam masjid. Dari Ka'ab katanya, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwuduk dengan sempurna, lalu keluar menuju masjid dengan niat ikhlas, maka janganlah kalian itu merasukkan jari jemarinya, kerana pada saat itu dia sudah dianggap sedang mengerjakan solat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya,
Pada suatu ketika aku masuk ke masjid bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdapat seorang lelaki duduk bersandar dalam masjid sambil merasukkan jari jemari tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepadanya, yakni supaya menghentikan perbuatan tersebut, tetapi tidak memahaminya. Baginda akhirnya berpaling menghadapnya dan bersabda, apabila salah seorang di antara kamu berada dalam masjid, maka janganlah merasukkan jari jemarinya. Sebab itu adalah perbuatan syaitan. Dan seseorang itu dianggap sedang mengerjakan solat selama masih berada dalam masjid sehinggalah dia keluar daripadanya. Apa maksud merasukkan? Ya? Masukkan dia gini. Ini apa merasukkan? Ya? Saya pernah dengar. Saya belum dengar ya. Sebentar. Fala yushayyikanna bainal asabi'. Jadi itu antara perkara-perkara yang dilarang lah ya. Dan akhir sekali, mengerjakan solat di antara tiang-tiang masjid. Imam atau seorang yang mengerjakan solat bersendirian dibolehkan mengerjakan solat di antara tiang-tiang masjid. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Ibnu Umar, di mana ketika Rasul Nabi SAW masuk ke dalam Kaabah, baginda mengerjakan solat di antara dua tiang. Sa'id bin Jubair, Ibrahim At-Tamimi dan Suwaid bin Ghuflah seringkali mengerjakan solat sebagai imam kepada kaumnya di antara tiang-tiang masjid. Namun, makmum dimakruhkan mengerjakan solat di antara tiang-tiang masjid jika tempat solat masih luas, kerana dia boleh memutuskan saf. Tetapi jika tempat solat tidak memadai, maka tidaklah dimakruhkan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, apa maksud solat di antara tiang-tiang masjid? Kalau katakan kita masuk masjid, kemudian memang bukan solat jemaah, katakan tu ada tiang, memang bagus kita tunaikan solat depan belakang tiang ke tepi tiang, supaya jadikan itu sebagai satu batasan orang supaya tidak melalui depan kita, diperbolehkan. Akan tetapi kalau kita solat berjemaah, kita kena ikut saf lah, tak boleh kita nak depan tiang dan sebagainya. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, kami dilarang mengerjakan solat di antara tiang-tiang, malah kami sering diusir daripada tempat tersebut. Dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya katanya, kami dilarang bersaf di antara tiang-tiang di masa Rasulullah SAW, malah kami sering diusir daripada tempat tersebut. Jadi kalau maksudnya antara lain juga ni, kalau ada dua tiang, kalau kita tunaikan solat, tiang tersebut boleh memutuskan saf. Jadi kalau boleh kita jangan buat saf di antara tiang-tiang tadi. Sa'id bin Mansur daripada dalam sunannya meriwayatkan larangan berkaitan masalah ini daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Huzaifah. Ibnu Sa'id An-Nas berkata, tidak seorang pun antara para sahabat yang menentang pendapat ini. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang bersangkut paut dengan masjid, alhamdulillah telah kita kupaskan sampai ke muka surat 67 insya-Allah. Pada pengajian kita akan datang, kita akan sambung muka surat 69, tempat-tempat yang dilarang mengerjakan solat. Apakah tempat-tempat yang kita dilarang mengerjakan solat? Jadi insya-Allah kita akan kupaskan pada pertemuan akan datang, dan kemudian perkara-perkara yang berhubung kait dengan solat lagi kita akan menyempurnakannya nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, kalau ada soalan boleh kita kupaskan bersama. Kalau tidak, sampai di sini saja untuk Puan Hawa. Demikianlah ya, antara lain. Ada soalan lain tak sebelum kita tutup majlis? Kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.